Hello, Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi anda semua di dalam channel saya, channel The Arklan. So, hari ni saya nak review majalah di depan saya ini ya. Majalah ini keluar waktu raya. Saya beli, saya order waktu puasa tapi tak sempat raya busy. Tak sempat nak buat review dan saya pun tak buka plastik ni demi untuk review bersama korang So, majalah apa yang saya beli? Okey, saya order melalui Shopee. So, saya beli Ujang dan Apa guys. Okey, jom kita unboxing sekarang. Okey, dalam plastik dah kosong. Okey guys, siap pun unboxing sekarang. So, ini dia majalah Ujang dan Apa, bumper nostalgia puasa dan raya tahun 2020 guys. Okey, so memang nice. Korang tengok ni 240 muka surat percuma 8 sampul raya. Kita akan review sampul raya dia nanti So, kat depan ni lukisan dilukis oleh Encik Petai, kartunis Petai memang cantik. Tona hitam putih. Okey, so dia buka macam ni Okey, besar. Okey, dia buka besar, boleh lipat macam bumper-bumper yang sebelum ni lah Okey, so bumper-bumper sebelum ni kita dah ada 3, masuk yang ni yang keempat lah. So, bumper pertama yang saya beli adalah ini, Ujang dan Apa, bumper nostalgia raya tahun lepas 2019. Yang ini genap setahun, bumper nostalgia raya 2020 ni 2019. So, next dia ada keluarkan juga bumper nostalgia. So, yang ni nostalgia, ni sempena tahun baru tak silap, Ujang Apa. Dan ada bumper Merdeka Okey, dia keluarkan. So, raya keluar dulu, raya keluar dulu. So, dia keluar raya dulu. Saya tukar kepada white mode raya dulu. Lepas tu dia keluar bumper nostalgia Merdeka. Lepas tu bumper nostalgia. Oh, ni nostalgia, ni nostalgia Oh, ni pun nostalgia. Okey, saya ulang balik lah. Bumper nostalgia raya first edition, bumper nostalgia Merdeka second, yang third bumper nostalgia sempena New Year. Dan yang terkini bumper dia guna new juga nostalgia puasa dan raya 2020. So, ni yang keempat. So, macam korang siapa yang dah collect 4 versi bumper Ujang Apa ni, komen dekat bawah. Kita geng So, ini keempat bumper tersebut lah. Nostalgia, nostalgia Merdeka, nostalgia raya dan juga nostalgia raya. Ni first, second, so dah ada 4 lah Okay, so ini kita dah review. Semua pun 240 muka surat Dan yang terkini, oh salah, yang terkini ini. So, kita nak review ini sekarang Okay, siapa yang dah ada ni boleh komen juga macam mana, mantap tak mantap. Walaupun tak mantap, saya harap korang support Ini adalah komik fizikal yang kita ada, yang kita boleh pegang. Teruskan menyokong mereka, teruskan menyokong Bekazon supaya bumper ni akan terus keluar So, kalau korang nak beli, harga dia RM19.90. So, dia adalah bumper nostalgia puasa dan raya 2020, edisi karya terbaru dan lama majalah Ujang dan Apa So, dia ada, mungkin ada karya baru dan kebanyakannya adalah daripada bumper majalah yang lama-lama So, dia adalah kompilasi daripada isu 108 Ujang, isu 201 Ujang, isu 23 Apa dan isu 118 Apa Okay, kita tengok sikit lah bingkisan dalam dia. Okay, korang boleh tengok tu, nak beraya balik anak COVID-19. Oh, anak COVID-19, apa maksud dia? Lahir waktu COVID Okay, so adalah itu dia punya komik-komik dia. Okay, betul pelukis dia Petai. Petai memang sinonim lah dengan lukisan macam ni. So, ini ada kata alu-aluan daripada Ginkgo biloba, Bekazon. So, next komik-komik dia lah. Okay,
So sepintas lalu, korang yang nak korang kena beli belilah buat koleksi simpan kepada anak cucu. Sebab saya rasa tak lama lagi lepas ni memang dah tak ada fizikal. Sebab orang sekarang memang suka beli atau baca komik digital lah. Kita lihat satu-satu company yang buat komik fizikal bankrupt, macam Kreko, Comic House, Tora Aman, semua sekarang dah tak ada Okay, so sepintas lalu itu dia. Okay, so ni layari website rasmi Bekazon. Korang boleh pergi Bekazon dekat Shopee dia pun. So saya beli pun melalui Shopee Okay, cuma saya rasa nak tunjuk sedikit sisipan kalau ada lah. Saya macam ada perasan orang share dekat Facebook. Okay, saya flip dulu, nanti saya share dekat korang Okay, saya jumpa juga muka surat yang saya masukkan So inilah muka surat yang saya nak review bersama korang tu. Okay, sekejap saya tukar mode kamera. Okay, ini dia muka surat yang saya nak kongsikan. So kalau korang tengok dekat sini, tajuk muka surat ni adalah Karyawan Dalam Kenangan So ni antara kartunis-kartunis yang telah pergi meninggalkan kita. So mereka ni bekas ataupun memang masih setia dengan majalah Ujang atau apa. So saya baca sikit lah Terngiang-ngiang gelak tawa mereka dan kenangan mesra bersama bagaikan baru semalam. Sahabat-sahabat yang penuh ceria dan susah senang pernah juga dihadapi suatu ketika bersama. Satu titik persamaan mereka adalah penggerak nadi. Okay, korang nak baca juga tak? Satu titik persamaan mereka adalah penggerak nadi seni kartun tanah air dan masih diingati hingga kini. Titipkan Al-Fatihah Moga sahabat-sahabat kita dalam satu perjuangan ini ditempatkan di kalangan para yang beriman. Hanya kenangan yang mampu kita semaikan pada generasi dalam menyemarakkan nostalgia kata tempatan. Dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Amin ya rabbal alamin. So korang baca Al-Fatihah sambil tengok video saya ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, so Al-Fatihah kepada semua kartunis-kartunis kita. So kartunis pertama yang telah meninggalkan kita adalah saudara Koyum. So pada tanggal 20 Jun 2011 kita dikejutkan dengan berita kematian seorang kolumnis atau editor majalah Ujang iaitu saudara Koyum akibat komplikasi stroke. Beliau meninggal dunia sekitar pukul 7.45 malam pada hari Ahad di Hospital Kuala Lumpur. Bagi peminat setia majalah lawak antarabangsa Ujang pasti akan lebih mengenali watak dan sudut tubuh yang bernama Koyum. Beliau amat aktif sebagai penulis dan juga memegang jawatan sebagai editor majalah Ujang sekitar tahun 1995 hingga ke tahun 2011. Ketika itu Allahyarham anak jati kelahiran kampung Batu Talam, Raub Pahang, Darul Makmur dan telah selamat dikebumikan di sana. So dia telah selamat dikebumikan di Pahang, Darul Makmur. So beliau telah meninggalkan kita pada 20 Jun 2011. So seterusnya saudara kartunis Belitung Kartunis Muhammad Hairul Muhammad Noh 41 tahun atau lebih dikenali sebagai Belitung meninggal dunia di kediamannya di Felda Air Tawau 4 Kota Tinggi Johor kerana komplikasi buah pinggang yang dihadapinya. Allahyarham sebelum ini mengalami kegagalan fungsi buah pinggang sejak tahun 2011 telah menjalani lawatan hemodialisis 3 kali seminggu di Johor. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada jam 11 pagi pada Isnin 2 Mei 2016. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang animasi dengan menyertai produksi animasi usut sontoran di Moy Publication. Allahyarham aktif berkarya di pelbagai majalah lagi sebelum diserap ke majalah Apa. Karya terkenal Allahyarham adalah siri kenangan budak sekolah menengah menerusi majalah Apa dan pelbagai lagi. Jenazah telah dikebumikan di kampungnya di Johor. So umur 41 tahun beliau telah meninggalkan kita saudara kartunis Belitung. Seterusnya Lengkuas Mak Dispatch. Kartunis Zainuddin Saleh atau lebih dikenali dengan nama Lengkuas meninggal dunia di Hospital Selayang. Kartunis yang popular dengan karya Mak Dispatch menghembuskan nafas terakhir pada Jumaat 11 Ogos 2017 akibat komplikasi buah pinggang dan darah tinggi. Allah dilaporkan meninggal dunia tepat jam 10.30 pagi selepas 2 hari dimasukkan ke dalam ward pesakit di Hospital Selayang. Allahyarham Lengkuas 53 berasal dari Bota Perak.
Beliau antara pelopor lama dan telah 30 tahun berpengalaman menjadi kartunis. Dari menjadi kartunis majalah Ujang era 90-an hingga ke terbitnya majalah Bekazon sekitar 2015, Lengkos telah dikuburkan di tanah perkuburan Taman Raudatul Sakinah, Batu Muda, Kuala Lumpur. Pemergian almarhum disifatkan sebagai satu kehilangan yang sangat besar dalam industri kartunis. So, Lengkos pun dah meninggalkan kita. So, yang seterusnya Azam Supardi. Penulis novel grafik bersiri Aku Hidup Dalam Blues, Azam Supardi meninggal dunia akibat sakit jantung di Pusat Perubatan Universiti Teknologi Mara UiTM, Sungai Buloh dekat sini. Kira-kira jam 7 pagi Selasa 4 Julai 2017. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Merbau Sempak di Sungai Buloh. Aku Hidup Dalam Blues menjadi antara serial terkenal dalam majalah Ujang pada dekad 1990-an, ditulis oleh Azam yang menggunakan nama pena Toyon, manakala lukisannya pula dihasilkan oleh kartunis AI. Allahyarham sempat melahirkan beberapa buku peribadi, antaranya Monolog Seorang Lelaki pada tahun 2013, prequel Breakfast Blues 2014 dan 99 Stress Free Daddy 2016. Ada perancangan untuk menerbitkan dan menghabiskan kembali koleksi tulisan Aku Hidup Dalam Bluesnya, namun tidak kesampaian. Kita merancang tapi Tuhan yang menentukan. So, saudara Azam Supardi juga telah meninggalkan kita. Dan yang terakhir adalah kartunis Tembakau, karya Kartini. Kartunis Tembakau atau nama sebenarnya Azhar Ahmad 46 meninggal dunia kira-kira jam 10 pagi Isnin 18 Jun 2018 selepas 10 hari dimasukkan ke wad unit rawatan koronari CCU Hospital Kuala Lumpur akibat komplikasi jantung. Beliau yang terkenal dengan karyanya Kartini dimasukkan ke hospital berkenaan pada sekitar 7 Jun selepas mengalami komplikasi serangan jantung dan tidak sedarkan diri. Allahyarham Tembakau ketika itu dalam proses menulis skrip filem Kartini yang diadaptasi dari novel grafiknya sendiri untuk dijadikan kisah ini ke layar filem. Tembakau bermula berkarya di era 1990-an hingga ke akhirnya. Jenazah disolatkan di Masjid Kampung Lalang dan dikebumikan di kampung halamannya Padang Rengas, Perak. So, Al-Fatihah kepada mereka berlima. Mereka telah menceriakan kita dengan karya dan telah pergi menghadap Ilahi. Semoga kita terus mengenang mereka. Okey. So, kita sambung review kita. So, kita dah tengok majalah ni daripada depan dan belakang. Dia adalah kompilasi daripada 4 buku ni. Ujang isu 108, Ujang isu 2001, 201, Apo isu 23 dan Apo isu 118. So, sekarang saya cuma nak sambung review. Dia ada bagi kita juga. Ini dia penanda buku. Terima kasih Moin Publication sebab bagi free penanda buku ni. Sila jangan gatal tangan ubah tompek dan tanda ni yo. Okey, Pakcik Jen bercakap kat sini Dan yang terakhir, jom kita review ampau yang kita dapat ni Okey, kita tengok dia cakap kita dapat berapa ampau tadi Percuma 8 sampul duit raya. Jom kita tengok macam mana corak-corak dan kartun yang ada pada sampul ini Okey, so yang pertama kita pergi dulu pada sampul yang pertama, Bekazon Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dia main meracun kena terkejut Tok Moh So lepas tu Tok Moh balas dendam Orang lain dapat RM10, dia dapat 10 sen. So lukisan daripada lepat. So itu sampul duit raya kita yang pertama. Memang saya tak akan pakai lah untuk isi duit raya. Saya akan simpan sebagai koleksi So itu dia yang pertama. Next kita pergi sampul yang kedua, Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Are you ready? Tidak. Dalam kiraan sejuta. 1, 2, sejuta. Wow, pandainya kira. 1, 2, sejuta. Oh, dia nyanyi lagu raya Selamat Hari Raya pada saudari-saudara semua. Marilah dengan gembira merayakan Aidilfitri yang mulia. So macam siapa tak kenal, bersama selamanya karya Gayo So yang first tadi warna orange sampulnya, sekarang sampulnya warna biru. So sampul kedua kita Okay, mari kita tengok karya sampul ketiga. So sampul ketiga warna kuning, Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tak habis-habis bersilat si Adi ni. Kata hebat sangat, dah settle ke tu sok nak raya? Belum settle lagi, mak ada kat luar ni. Apa dia buat ni? Terror kau nak ada. Suruh tangkap ayam je pun, tu pun susah. Hiya Keladi lukisan baru dia tahun 2020. So Keladi lukis
kata bersilat, rupanya tangkap ayam tak settle. So sampul ketiga warna kuning. Next kita pergi sampul keempat. Okey, sampul keempat warna hijau. Okey, karya kartunis yang ramai orang minat lah dapat duit raya. Oh, mana basikal kau? Tadi aku letak kat sini. Oh, basikal hilang. Ada orang pakai. Oi, basikal aku. So pelukis dia tak ada tulis nama kat sini, tapi ni korang mesti kenal kan, ni karya Lambok So Lambok buat untuk sampul yang keempat warna hijau. Next sampulnya warna merah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Nak duit raya tak? Nak lah. Jom pergi raya rumah abang. Yeay. Okey, kena pijak dulu Macam tu bukan duit raya, itu gaji. Dah siap pijak baru abang bayar Pijak belakang badan baru dapat duit raya. So karya Bende Bende 2020 ada tulis kat sini lah So warna merah. Next kita pergi kepada sampul seterusnya yang ke-6. Wow, tebal ni. Thank you. Dapat duit raya tebal Pasal apa belakang ni? Biskut kering. Cantik. Bagi biskut kering sahaja sebagai duit raya. Oh, ni lukisan siapa Ni saya tak familiar Karya Oren ke? Ni karya siapa ni? Okay, yang ni saya tak tahu. Nama pun tak ada tulis. So ni saya tak pasti stroke siapa yang lukis ni. Kalau korang tahu, komen dekat bawah. Untuk yang bagi biskut raya ni siapa yang lukis So next warna oren. Okay, ni pandan ni kan. Apa gila lah bang. Raya Sakan tu pakai Harley. Berapa harga dia bang? Mahal ni. Orang FF je mampu. RM100,000 lah juga. Kalau RM100,000 takkan lah ampau raya nak bagi RM1 je tak. Sedekah lah banyak sikit. Mampu kan. Aduh, sentap. Pedih. Betul lah kartunis pandan So sampai kepada ampau yang terakhir. Warna kelabu dam bunyi macam terbabung. Bush. Dia lari sana cik. Semarak Hari Raya tahun ni. Ni kes terperanjat sampai terbalik lah. Kuali buat masak dodol kan. Habis kesian pakcik ni. So karya Nick So itu dia 88 sampul yang dapat. Korang boleh simpan 8 sampul ni sebagai koleksi. Tapi kalau korang tak sayang nak bagi orang pun boleh suka hati lah. Tapi saya nak simpan So ni sampul yang warna merah jambu tadi, karya Bendy. Warna purple ni karya pandan. Warna hijau karya Lambok. Warna kuning karya Kladi. Warna ni warna apa, turquoise ke apa ni, saya tak tahu siapa ni. Mungkin karya oren. Mungkin lah, saya rasa oren Kalau salah betulkan saya dekat ruangan komen ni. Sampul biru ni karya Gayo. Sampul oren ni karya siapa ni, Tokmo Tokmo karya Lepat, sorry. Dan yang terakhir sampul warna kelabu ni karya Nick So itu dia 8 sampul raya yang kita ada. Okey, untuk disimpan sebagai kenangan. Dan juga kita akan dapat juga pembelian dari Shopee lah. Saya rasa kita akan dapat penanda buku ni. Dia ada siap magnet lagi Dan boleh follow mereka Moi ni dekat Ujang, dekat Facebook dia orang. Boleh like Facebook majalah Ujang ni So itu saja saya rasa review kita pada hari ini. Ujang dan Apa bumper nostalgia puasa dan raya. Kepada korang yang belum mendapatkan bumper ni, saya syorkan cepat-cepat beli kat Shopee ataupun boleh cari kat 7-Eleven atau kedai-kedai buku. Tapi sekarang musim Covid susah nak keluar, order dekat Shopee saja guys. Saya pun order dekat Shopee sampai sebelum raya lagi time tu. Tapi saya lambat buat review. Kita nanti cuti ni, weekend ni saya layan baca Ujang dan Apa ni Okey, saya rasa sampai itu saja review kita. Kalau ada Ujang dan Apa keluar lagi, saya akan review lagi selepas ini. Dan sampai jumpa lagi. Jika suka video ini, tekan button like, tekan share dan komen di ruangan bawah untuk bagi tahu apa-apa yang korang nak bagi tahu Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, channel The Aklan. Sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.